Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Haji Syahul Hamid dalam Booster Ramadan. Tuan-tuan, untuk Booster Ramadan pada kali ini dengan tajuk 7 pahala yang mengalir selepas kita meninggal dunia. Selalu kita dengar 3. Hari ini kita tengok dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Bagaimana diriwayatkan dengan sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Sab'un yajri lil 'abdi ujurahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 perkara mengalir kepada seorang hamba pahala-pahalanya, kebajikan-kebajikannya, sedangkan dia ketika itu berada dalam kubur selepas daripada kematian dia. Semua orang nak mati. Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ada 7 saham yang boleh kita simpan di atas dunia. Walaupun kita dah wafat, walaupun kita dah meninggal dunia, tapi ada 7 pahala mengalir terus untuk kita. Walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Kata Nabi SAW, "Man 'allama ilman." Yang pertama, siapa ada ilmu, kongsikan, ajarkan kepada orang lain. Ya, Nabi kata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan apa yang kamu dapat daripada aku, walaupun 1 ayat. Orang yang mengajar, Allah bagi pahala berterusan selama mana ilmu itu berkembang biak. Bayangkan dengan seluruh daripada ilmu tentang pengetahuan Islam yang diajarkan oleh tuan-tuan guru, para alim ulama, maka pahala yang besar didapati oleh Rasulullah, para sahabat generasi awal yang menyebar luas agama Islam, ilmu pengetahuan ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada ilmu, jangan kedekut untuk kongsikan. Walaupun ilmu dunia, kadang-kadang ilmu dunia tu boleh diguna untuk kebaikan akhirat. Yang kedua, au kara nahran, ataupun memperdalamkan sungai. Wow, yang ni kalau orang terlibat dengan kerajaan, apa tu dia panggil, jabatan apa? Jabatan saliran apa sungai tu. Lebih kurang macam itulah. Jabatan tu korek sungai, dalamkan sungai. Siapa yang terlibat? Pegawai daerah, YB. Wow, pahala mereka memang banyak. Sebab memudahkan umat. Ya, tak menyebabkan banjir. Bila banjir, tuan-tuan fahamlah. Sistem semua akan jadi terbantut. Maka kita telah memudahkan urusan orang lain. Maka memperdalamkan sungai ini salah satu daripada kebaikan yang dapat pahala berterusan. Yang ketiga, au hafara bi'ran, ataupun dia gali telaga, yakni dia bagi sumber air. Dia ada duit, dia gali telaga. Kalau zaman dulu orang gali telaga. Zaman sekarang mungkin di beberapa negara masih ada lagi orang buat gali telaga. Di tempat kita bayar duit PBA. Kalau di Pulau Pinang PBA. Bayar duit ayak tu. Kalau di negeri lain mungkin nama dia lain. Bayar duit buat ayak masjid. Bayar duit bayaran air untuk madrasah. Orang guna untuk semayang, untuk mandi, untuk wuduk, untuk buat amal ibadat. Ya Allah, untuk minum. Masya Allah, pahala dia besar tuan-tuan. Yang memberikan kelebihan air. Yang keempat, au gharasa nakhlan. Nakhal ni pokok kurma, tanam pokok kurma. Walaupun dalam hadis ini kata tanam pokok kurma. Sebenarnya tanam pokok apa pun tak apa. Kita tanam satu pokok tu berbuah. Kita dah mati dah. Tiap-tiap tahun pokok tu berbuah, mengeluarkan hasil. Orang duk makan. Nabi kata hatta burung yang mengambil daripada buah tu makan. Kita dapat pahala besar tuan-tuan. Yang kelima, au bana masjidan. Orang yang bina masjid. Masya Allah, pahala besar. Wakaf pembinaan masjid, wakaf pembinaan madrasah. Orang semayang di situ, orang buat amal ibadat di situ, orang menuntut ilmu di situ. Kita dapat pahala banyak. Au warratha mushafan, ataupun kita wariskan, maksudnya kita wakafkan Al-Quran, letak di masjid, surah Yasin ke, kitab-kitab pengajian ke, kita wakafkan. Oh, pahala dia besar. Selagi orang duk baca, orang duk guna, orang duk ambil manfaat, sehingga ke yaumul qiyamah, pahala yang besar kita dapat. Terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, ataupun dia meninggalkan seorang anak yang mana anak tu sentiasa membaca doa. Hadis yang lain kata awwaladun salih, ataupun anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Tapi kalau ada anak kira nak perhabis harta, anak kira nak huha-huha ya, tak pernah berdoa dekat mak dia, kuranglah satu daripada 7 perkara kita panggil sebagai talian hayat ketika kita berada di alam barzakh.
Maka tuan-tuan, ada 7 perkara di hadapan kita. Pilih sekurang-kurangnya, tak 7 pun ada 3, 4, 5 perkara yang boleh menjadi sumber saham ketika kita telah pun dijemput ilahi berada di alam yang lain, di alam barzakh. Jadi pahala kita berganda-ganda walaupun kita telah meninggal dunia. Jumpa lagi dalam booster Ramadan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.